warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Haji Nazri Kamal Alpentan, Pengurusi Persatuan Kebudayaan dan Warisan Tanah Beradat Negeri Sembilan. Hari ini saya berada di telapak rumah Datuk Kelana Petra, Datuk Sungai Ujong yang ke-15. Bersama saya Encik Ahmad Razin bin Abdul Aziz dengan gelar Datuk Lela Bangsa di luar Sungai Ujong, Seremban Negeri Sembilan, yang akan menceritakan tentang sejarah telapak rumah kediaman Datuk Kelana Petra Sungai Ujong yang ke-15. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di petang yang mulia ini di dalam bulan Syawal, saya dikunjungi oleh yang berbahagia kita ni, iaitu Datuk Nazri kita, yang dapat bersama pada hari ini untuk mendapatkan sebersikit tentang latar belakang tentang kewujudan rumah ni kan, rumah pesaka ni, iaitu telapak ni asal dia, telapak endang asal dia ni, dan telapak endang yang ke-7 bila bergelar Datuk Kelana. Dan kalau mengikut sebelum tu, dia adalah undang yang ke-15 lah, sebelum bergelar undang, iaitu bergelaran penghulu luar kan. Jadi rumah ni berusia lebih kurang dalam 100 tahun lebih, hampir 200 tahun, di mana semasa pemerintahan Datuk Kelana Muhammad Yusof bin Hashim ni, iaitu Datuk Undang Luak Sungai Ujong yang ke-7, ia dibina pada tahun 1881. Jadi rumah ni adalah rumah telapak undang di mana masa pemerintahan yang teramat mulia Datuk Undang Luak Sungai Ujong ni, iaitu Datuk Kelana Muhammad Yusof bin Hashim, ia telah menjadi salah satu balai undang luak masa beliau memerintah ketika itu. Jadi untuk menyiapkan rumah ni dulu, ia memakan masa lebih kurang 3 tahun untuk disiapkan, kerana masa dan ketika tu orang tu banyak dia punya fasilitis dia tak ada. Jadi untuk membina rumah ni, dia terpaksa masuk hutan untuk menebang kayu balak untuk tarik keluar. Jadi untuk perkataan tu untuk dipecahkan balak ni dan memakan masa lah. Jadi untuk keringkan dia, dan lepas tu untuk dijadikan untuk unsur-unsur rumah ni lah, untuk dijadikan dinding, untuk jadikan tiang apa semualah. Jadi bila kayu dia dah masak, barulah ia dibina. Jadi ia dibina memakan masa lebih kurang 3 tahun, barulah ia siap menjadi Balai Undang Luak Sungai Ujong ketika itu. Dan jadi warisan rumah ni masih diteruskan juga hingga ke hari ini, dan masih diguna pakai juga sebagai rumah adat, di mana saya sebagai Datuk Lela Bangsa, waris Kelana, wapak kepada waris Kelana Perut Ilir, menyandang pusaka sebagai Datuk Lela Bangsa, wapak kepada waris Perut Ilir, dan juga kekanda saya, itu abang saya, Datuk Maharaja Lela, sebagai ketua waris Perut Ilir, masih lagi digunakan telapak rumah ini sebagai rumah adat, istiadat, dan masih digunakan pakai hingga ke hari ini, di mana anak-anak waris, ibu-ibu sokok akan berkumpul biasanya pada satu hari raya untuk datang menghadap lembaga dan juga bapak dia. Jadi sejarah rumah ni memakan masa anggaran lebih kurang hampirlah 200 tahun, di mana rumah ini tidak menggunakan paku, tapi ia menggunakan pasak. Jadi pasak Jadi ukuran-ukuran dia ni menggunakan dia punya bunga Melayu di tanah Melayu ni. Ada berapa tingkap tu? Bilik yang ada di sini. Tingkap dia mempunyai lebih kurang dalam 32 tingkap lah keseluruhan. Daripada rumah asal dia, iaitu di Serambi, tengah rumah, dan juga lepas tu disambung pula warisan dia ke bawah kawasan yang teramat mulia pula masa tu pada datuk saya, iaitu undang yang ke-8, iaitu Datuk Kelana Makmur, di mana ia mengawini cucu kepada yang teramat mulia Datuk Kelana Yusof, dan rumah dia juga pernah dijadikanlah juga sebagai balai menghadap untuk memudahkan anak-anak waris di kampung Pantai ini untuk bertemu dan menyuling kasih. Tetapi tidaklah ditetapkan sebagai orang tu telapak undang lah, sebab masa tu telapak undang telah diadakan di Seremban, di Ampangan lah, hingga ke hari ini, di mana ia adalah di bawah tanggungan kerajaan.
Di mana sebelum tu dulu rumah-rumah undang ni terletak kepada telapak rumah masing-masing. Kerana penyediaan tu tidak ada peruntukan daripada kerajaan negeri ketika itulah. Apakah hasrat Datuk untuk yang akan datang untuk rumah lagi? Hasrat saya sebagaimana yang telah dikaji lah daripada pihak-pihak universiti, dia ramai juga yang datang ke sini untuk membuat tesis mereka daripada segi seni benda lah untuk rumah-rumah tradisi ni, di mana di sini didapati rumah ni masih lagi kukuh walaupun dah berusia hampir 100 tahun lebih. Tetapi corak-corak binaan dia tu, kayu-kayu dia tu kan masih kekal ke hari ini, masih tak reput, berarti masih teguh lagi. Ya, masih lagi boleh duduk 200 orang, insya-Allah masih lagi boleh lagi duduk. Kalau ada majlis-majlis orang tu kerapatan adat ke nikah kahwin ke majlis ke, masih boleh digunakan di sini. Ini adalah satu aset yang sangat berharga pada Negeri Sembilan. Oleh itu saya berharap badan-badan tertentu, badan-badan kajian, agensi kajian boleh membantu dalam membaik pulih dan mengiktirafkan sebagai warisan sejarah di Malaysia. Ya, saya juga berhasrat jugalah sebagaimana telah dinesahkan oleh pihak arkib negara, daripada Muzium Negara, Muzium Negeri dan juga daripada sektor-sektor universiti kerajaan yang telah membuat kajian di sini untuk masih lagi dikekalkan. Jadi untuk mengekalkan rumah-rumah tradisi ni, jadi mungkin dia memakan agak perbelanjaan yang agak besar jugalah daripada segi kita nak maintain kan, terutamanya kita nak baik pulih balik. Jadi di sini saya berhasratlah untuk berkata orang tu untuk mempertahankan lagi lah rumah adat ni dan yang masih kukuh dan masih lagi diguna pakai. Jadi untuk ni saya mohonlah kalau ada daripada agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi swasta kalau boleh untuk membantu. Berkata orang tu di Negeri Sembilan inilah satu telapak undang yang masih kekal hingga ke hari ini, di mana masih lagi ada unsur-unsur rumah-rumah lama tu. Di mana sekarang ni kalau yang wujud ni banyak dah moden dah. Jadi tak ada lagi dah. Jadi salah satu inilah yang masih tinggal di dalam Negeri Sembilan ni. Di mana telapak undang ni masih wujud, masih ada. Yang dah berkurun namanya dah ni. Dah hampir 100 tahun lebih. Jadi saya menyuruhlah kalau ada daripada pihak kerajaan, kalau boleh saya berhasrat untuk membaik pulih lah rumah ni untuk dijadikan satu tradisi di mana generasi-generasi muda ni berkata-kata masih dapat berkunjung, masih dapat melihat daripada segi arkitektur dia, di mana ukuran-ukuran itu agak unik, ya, agak unik, di mana ia dibina pada masa itu tiada ada apa penggunaan mesin-mesin baru ni, cuma ia menggunakan pahat, ia menggunakan kapak untuk membuat ukiran dan untuk membina rumah ni. Jadi bagi saya, kalaulah rumah ni berkata dibiarkanlah, jadi bagi saya akan hilanglah tradisi ni dan juga untuk untuk generasi-generasi akan datang, di mana tidak akan dapat lagi dah rumah sebegini. Dan juga salah satu contohnya macam Muzium Negeri, di mana Muzium Negeri itu sekarang ni sedia maklum dah dijadikan Muzium Diraja. Ini lebih kurang, dia punya usia dia lebih kurang juga dengan Muzium Negeri. Di mana Muzium Negeri syukur alhamdulillah kepada Allah telah dapat bantuan lah, mungkin daripada pihak warisan ke, mungkin daripada agensi lain ke untuk dibaik pulih. Jadi saya mohon jugalah kalau boleh, jadi rumah pusaka ni, telapak undang ni yang masih diguna pakai ni kalau boleh kita kekalkan, ya, kita diberi peluang untuk dibaiki pulih, untuk mengekalkan tradisi itu untuk generasi akan datang, di mana inilah sebenar-benarnya asal usul telapak undang yang dulu kala. Pasal dia punya desain ni kalau diikutkan kebiasaan dulu tidak dibenarkan kepada orang-orang biasa untuk dibina daripada segi bentuk ni, daripada segi keluasan dia, sebab ini cuma digunakan kepada pihak pemerintah saja, supaya dibina secara besar begini waktu dulu tu, supaya dapat dikumpulkan anak-anak waris ni, masyarakat ni, untuk dapat datang berkumpul untuk menemui dan berbicara, untuk mengadu daripada segi adat istiadat, keagamaan, daripada segi sosial dia, untuk mendapat bantuan daripada pemerintahan pada waktu itu. Saya difahamkan rumah ini dia agak berbeza dengan rumah Minangkabau, itu rumah gadang. Dia ada berbeza. Dari segi sudut mana perbezaan itu? Boleh kongsi bersama? Perbezaan tu kalau ikut dia punya serambi panjang tu dalam 100 kaki. Jadi daripada segi itu tiada perbezaan lah daripada segi rumah gadang yang diamalkan oleh pihak belah Pagaruyung ke. Cuma di sini ada beberapa perbezaan dia.
bentuk dia tu ada lebih kurang dengan rumah godang yang berada di sebelah Pagaruyung ni. Cuma daripada segi atap dia. Atap dia kalau yang ini adalah dia punya design dia adalah design orang Melayu asal di Negeri Sembilan ni. Jadi salah satu dia punya tu atap dia tu tak runcing sangat. Dia berbentuk minang tapi bukan runcing. Satu. Yang kedua dia daripada segi struktur lantai. Di mana kalau rumah godang ni lantai dia adalah selari daripada kita naiknya tangga, jejak saja di dalam rumah ni ia akan selari daripada ujung sampai ke belakang. Manakala rumah tradisi Melayu ni ia bertingkat-tingkat. Daripada masuk dia ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah balik, naik ke atas, turun ke bawah balik. Semua ada masuk ke Jadi semua ada maksud. Maksud dia tu berarti kita di sini orang beradat. Orang beradat ni beradat tata susila lah. Jadi di sini dia ada peringkat-peringkat dia. Jadi peringkat dia adakan lantai tu, perkataan tu ada tempat-tempat keistimewaan dia. Di mana rakyat didudukkan di sini, pembesar didudukkan sini, waris keluarga didudukkan sini, orang biasa akan dudukkan di bawah. Jadi situlah salah satu ada perbezaan dia di mana dia letakkan tempat-tempat yang berasingan daripada ikut dia punya laras lantai. Itu salah satu dia punya itulah. Lagi satu daripada segi dia punya ukiran dia. Ada berbeza dia ukiran dia daripada bunga dia. Di mana sini kita menggunakan tradisi dia bunga Malaysia kita lah, iaitu bunga raya kita dan juga bunga Melayu tradisi kita. Cerubung kan? Itu saya tak pasti dia punya bunga tu. Tapi apa yang dia buat kajian itu adalah berkata dia bunga Melayu tradisi Negeri Sembilan ataupun dipanggil bunga tradisi Melayu di tanah Melayu ni. Jadi rumah ni pun dibina, kita tak ada import mana-mana daripada segi orang yang bina. Kita import juga daripada kita punya orang Rembau sendiri, daripada Negeri Sembilan sendiri untuk membuat dia punya plan dia tu, untuk reka bentuk dia tu. Di akhir kata ni, bolehkah Datuk membagi bagaimanakah pihak agensi ataupun pihak swasta ingin menghubungi Datuk di talian ke sebenarnya? Kalau ada mana-mana pihak berkata yang sudi membantu menolong untuk kita menghidupkan balik rumah tradisi ini, boleh menghubungi saya, iaitu yang bernombor 012 2277 467. Nama saya Ahmad Razin bin Haji Abdul Aziz ataupun gelaran saya di sini adalah Yang Mulia Datuk Laila Bangsa, Waris Kelana Perut Hilir. Datuk Kelana Petra Makmur, iaitu anak kepada Datuk Kelana Petra Muhammad Yusof, iaitu tuan pada rumah ni lah, yang mendirikan rumah ni. Jadi Datuk Kelana Makmur ni, Datuk Kelana Petra Makmur, dia menyandang jawatan sebagai undang luak Sungai Ujong semasa umur 9 tahun, disebabkan datuknya Datuk Kelana Muhammad Yusof dijatuhkan tahtanya oleh Inggeris, sebabkan dimainkan oleh Inggeris,
sebabkan Inggeris cukup takut dengan Datuk Kelana Mat Yusof. Pada ada ceritanya, Datuk Kelana Mat Yusof ni apabila setiap kali dia nak ambil pencen, kata, yang bertempat di library lama di depan Istana Hinggap di Seremban, apabila setiap kali dia ambil pencen, dia akan menunggang kuda dan Inggeris akan nampak dia semacam menunggang harimau. Apabila nampak macam menunggang harimau, dia akan tembak pula, menandakan dia akan sampai ke library tu untuk ambil pencen di rumah residen. Dia akan tembak tam satu kali, seorang Inggeris akan mati. Tak dah dia tembak atas langit. Jadi setiap kali dia nak pergi, dia akan tembak sekali, dia nak balik, dia tembak sekali. Jadi setiap kali dia pergi ambil pencen, 2 orang Inggeris akan mati. Jadi Inggeris cukup takut dengan beliau dan cukup tak berani. Jadi Inggeris cari jalan untuk jatuhkan beliau dan menghantar dia ke Singapura. Pada masa itu Inggeris telah buat undang yang mana law, yang mana pemerintah yang keluar pada negeri tanpa khabar berita selama 100 hari akan jatuh takhta. Jadi Inggeris cari jalan untuk pergi bawa beliau ke Singapura tanpa khabar berita disampaikan kepada di Sungai Ujong. Jadi pada masa itu terjatuh takhta. Jadi automatiknya setelah ditengok ibu-ibu Sokor ni, jadi setelah jatuhnya Datuk Kelana Mat Yusof, naik pula cucu kepada beliau, iaitu Datuk Kelana Makmur. Jadi apabila beliau balik, beliau tengok cucu dia naik, dia tak adalah mengamuk macam mana. Pada asalnya dia marah, dia dijatuhkan tahta, tapi dimainkan oleh Inggeris. Tapi sebabkan yang menyambung tahta adalah cucunya beliau sendiri, jadi dia tak marah. Itu sebabnya Datuk Kelana Makmur dia menyandang awal pada umur 9 tahun. Jadi Datuk Kelana Makmur antara yang paling lama memegang tahta Undang Luak Sungai Ujong. Semoga telapak ini akan menjadi warisan untuk generasi yang akan datang. Semoga ia tidak lapuk di zaman ditelan di masa. Biar mati anak, jangan mati adat.